Aduh, peninglah. Ayah paksa masuk asrama pula. Aku dah lah tak minat kehidupan asrama ni. Kena buat itu, kena buat ini, kena ikut peraturan. Aku daripada form 1 sampai form 4 duduk rumah aja. Ni mesti Rizak. Percubaan SPM aku teruk ni. Aduh, peninglah. Hei, Syamik, pasal? Aduh, bukan. Aku ada masalah lah. Cerita. Aku pening. Ayah aku ni paksa aku masuk asrama. Okay. Aku dah duduk lama kat rumah. Aku rasa kes Rizak, percubaan aku, SPM aku teruk lah. Aku dah tak minat kehidupan asrama ni. Kena ikut peraturan. Bukan, macam tak ada life kan. Tengok, bangun awal, kena makan ikut peraturan, tak boleh bawa phone. Tak best lah kehidupan kat asrama ni. Mana kau tahu tak best? Kau tak rasa lagi macam the best duduk asrama? Iya ke? Iya, aku dah pernah rasa lah. Kalau kau duduk asrama lagi best gila. Tapi kan, kalau kau tahu lebih lanjut kan, kau tengok podcast ni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya selaku panel pada hari ini iaitu Muhammad Haris Ridwan bin Yusof, yang mana saya akan berkongsilah sedikit pengalaman saya ketika saya berada di asrama, mula daripada sekolah rendah hinggalah sampai sekarang. Lama. Memang betul lama lah. Memang sesuai jadi panel. Memang betul lah, kita memang tak selesai jemput kan. Akan dapat perkongsian yang sangat banyak lah hari ni. InsyaAllah, insyaAllah. Okay. Soalan yang pertama kita nak tanya. Tapi sebelum tu kan, nak panggil apa ni? Panggil Iwan pun tak apa. Iwan lah. Oh, okay, saya Iwan lah. Okey, kita pergi pada soalan yang pertama. Dah penonton pun dah tak sabar ni nak tahu apa pembincangan kita ni. Okay, soalan pertama, boleh kau kongsikan tak Iwan, bagaimana pengalaman asrama waktu kau pertama sekali masuk asrama? Pengalaman pertama macam mana, rasa ke, rasa homesick ke? Kita tahu kan waktu pengalaman pertama sekali kita nak masuk asrama ni. Okey. Di sini saya nak simpulkan bahawasanya kalau masuk asrama ni, terutama bila kita jauh daripada keluarga, kita mesti akan rasa sedih. Sifat sedih tu akan timbul dalam diri kita. Okey. Kalau bagi saya lah, mula saya daripada masuk asrama ni iaitu bermula pada sekolah rendah. Sekolah rendah tu ibu dan bapa saya telah ajar pada saya untuk berdikari. Okey, kalau sekolah rendah ni untuk kita masuk ke asrama ni bukan dari darjah 1. Ia start daripada darjah 3. Mula daripada darjah 3. Yang mana darjah 3 ni akan cikgu-cikgu akan push suruh pelajar ni suruh masuk asrama. Sebab apa? Untuk berdikari, untuk program, aktiviti, study, semua senang. Kerana daripada sekolah rendah lagi kau dah masuk asrama? Dari sekolah rendah. Lama kan? Itu aku kan sekolah rendah, aku tak mampu. Sebab aku dulu masuk asrama tu waktu sekolah menengah lah, form 1. Itu pun aku tak nak sila sebab homesick kan gayanya. Ya, macam ni. Start darjah 3. Ya macam ni. Sebab masa tu senang cerita lah. Masa tu ibu aku ia selaku warden di asrama tu. Warden asrama sekolah rendah. Okey. Masa tu kiranya jarak antara asrama dan rumah aku tak jauh. Memang tak jauh lah, dalam 5 km macam tu je. Kiranya jarak tu tak memisahkan lah antara dengan parents tu. Okey. Jadi walaupun tak jauh, tapi aku ni anak bongsu. Daripada adik-adik aku tu, aku ni anak bongsu. Jadi walaupun tak jauh, aku akan terikat dengan sifat nak ada ibu. Nak ada ibu bapa ni terikat. Nak ada semua. Jadi mula dari situ aku akan sedih lah. Tapi sedih aku ni tak lama. Sebab apa? Sebab mak aku warden. Jadinya ada mak. Memanglah kan Kau memang selalu jumpa. Sebab warden ni dia akan selalu pantau aktiviti pelajar dekat asrama ni, dari segi study, dari segi waktu makan, waktu main, macam tu.
So memang betul lah asrama ni memang ada benefit dia. Mak kau jaga warden perempuan ke lelaki? Masa aku stay kat asrama tu, warden lelaki memang untuk sekolah rendah ni, warden lelaki memang tak ada. Memang tak ada. Kat sekolah aku lah. Sebab apa? Sebab pelajar yang masuk kat asrama ni biasalah sekolah rendah. Jarang kot sekolah rendah yang ada asrama penuh. Kalau kau tengok kat tempat lain tak pun majoriti memang tak ada. Yang minoriti sekolah yang ada asrama penuh bagi sekolah rendah lah. Jadi satu warden ataupun lelaki atau perempuan, tapi yang lebih baiknya afdalnya ambil perempuan lah. Sebab perempuan ni boleh handle kan, perempuan yang mana. Sebab kita tahu orang perempuan ni dia lebih cepat cepat matang. Pada umur berapa? Umur 10 tahun ke atas lah. Kalau dekat sekolah tu banyak lelaki ke atau perempuan? Kadang-kadang ikut pengambilan juga. Ikut pengambilan. Kadang-kadang lelaki ramai, kadang-kadang perempuan ramai. Tapi sekarang majoriti perempuan lah yang ramai sekarang kan. Kita tahu kan benda tu tanda-tanda kecil kan. Jadi nak cakap kat sini memang satu warden je, iaitu mak aku je lah. Satu. Jadi mak aku ni dia handle semua lelaki dan perempuan. Jadi aku ni selaku anak ni dalam masa sama kena berlakon sebagai pelajar dan sebagai anak. Okey. Jadi kat dia situ macam dua karakter lah. Jadi kat situ lah aku cuba ambil pengalaman jadi pelajar asrama, beli kari sendiri, basuh baju. Okey, kat situ ada mesin basuh. Mesin basuh. Tapi mesin basuh tu ada satu. Kayaknya kalau aku lah kalau sempat basuh mesin. Kalau tak sempat aku basuh dengan tangan lah. Itulah cerita sikit tentang sekolah rendah. Kiranya awal-awal tu waktu nak masuk asrama tu start pada sekolah rendah lagi. Tapi ibu tu jadi warden di situ lah. Jadi macam okey lah sikit pengalaman pertama Okey, kita nak masuk pula ni soalan yang kedua ni kan. Macam mana soalan ni? Soalan yang kedua ni kita pergi macam seram-seram sikit. Penonton pun mesti teruja ni nak tanya. Okey, kita nak tanyalah panel kita. Ada tak macam terlibat dengan dengar-dengar ke cerita hantu atau pernah jumpa depan mata? Daripada senior-senior ke? Kalau yang ni cerita-cerita hantu. Bab seram ni mungkin pengalaman aku mungkin ada 1-2 je lah, tak banyak. Kita sendiri pun nak hindar daripada benda tu kan. Betul. Nak hindar daripada jumpa benda tu, jadi mungkin 1-2 lah. Okey, pengalaman seram ni bermula ketika aku masuk asrama sekolah menengah. Okey, asrama sekolah menengah aku ni ia memang jauh, jarak ia daripada rumah aku. Mungkin kalau aku stay Terengganu kan. Okey, daerah aku duduk rumah aku tu daerah Setiu. Dan aku belajar asrama penuh menengah ni, asrama menengah penuh ni dekat daerah Marang. Jadi kena langkah berapa daerah? Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang. Ia kena langkah 2 daerah. Ini memang jauh. Jadi lebih dalam 90 km lah. Jadi nak ceritanya seram ke cerita hantu dekat asrama ni memang banyak lah. Tapi yang terlibat dengan aku ada 2 je. Okay. Jumpa depan mata? Kalau jumpa depan mata tu tak lah. Jumpa tapi jauh. Macam tu kita depan mata tak? Okey. Kalau macam tu memang seram lah. Okey, kalau cerita lah yang aku nak cerita yang satu je lah. Yang mana aku pernah tengok orang kena rasuk lah depan mata aku. Okey, tu seram lah bagi aku. Sebab apa? Sebab dia kena rasuk ni, dia berturutan. Dia bukan macam kalau orang kena rasuk kan seorang je. Dia berturutan daripada satu, lepas tu masa seterusnya. Jadi masa tu aku dalam form 3 tak silap. Tapi hujung tahun aku rapat dengan ustaz ni. Akhirnya kejadian tu berlaku selepas solat Isyak. Lepas tu selepas dia habis doa tu, mic kita orang, mic untuk imam pakai mic tau. Imam pakai mic. Tiba-tiba dia slow, dia pelan, tiba-tiba dia kuat. Pelan kuat. Tapi tak ada orang main tu ni, tak ada. Memang tak ada. Semua masa tu duduk dalam soft. Semua duduk dalam soft. Okay. Sebab baru habis doa apa semua. Slow kuat. Lepas daripada tu bunyi jeritan daripada seorang perempuan daripada soft belakang. Kayaknya daripada tabir belakang. Bunyi kuat. Dia jeritan, lepas tu daripada tu ustaz aku dah bangun, pergi
settle apa semua tu, tengok apa, okey, memang confirm kena rasuk lah, perempuan tu kena rasuk. Jadi kita orang pun ustaz ni pun ambil tindakan, cakap panggil 2-3 orang, masa tu 5 orang kot, 5 orang sekali dengan aku untuk azankan lah, untuk azankan apa semua. Okey, kena rasuk apa semua. Lepas tu alhamdulillah lah, lepas daripada azan apa semua, ustaz cuba berubat sikit, baca-baca ayat sikit. Alhamdulillah perempuan tu okey dan keadaan baik, tapi lemah lah. Itulah sedikit lah perkongsian tentang cerita seram lah aku kat Sama. Tapi ada lah tu cerita seram kat Sama. Sebab waktu aku Sama dulu pun, waktu aku stam. Sebab biasa stam kita akan menghafal pukul 3 pagi kan, 3 hafalan. Lepas tu ada satu masa tu ada benda yang panjat dekat atas dinding bangunan Sama. Itu lagi takut. Tapi macam kita orang macam lelaki, kita buat dek je. Sebab dia tu dah tak fikir apa dah. Memang fikir sebab dia tu nak dekat exam, lagi 2 minggu dah dekat exam kan. So just menghafal benda tu memang ada. Sebab ada seorang yang nampak, macam aku dengan member aku mungkin tak nampak, mungkin tak tahulah, ada yang buka hijab dia kan, ada je yang nampaknya. Tapi lelaki tu okey je lah, kita orang lelaki okey je, cumanya perempuan je lah kan. Sebab perempuan ni yelah dia lemah dari segi batin tu, perempuan ni lebih lemah lah daripada lelaki. Kalau panel you kau tak kisah, boleh tak kongsi sikit dengan penonton apa tips-tips ke, kita nak baca apa ke waktu ke, macam kita dalam keadaan takut ke, tips sikit lah, kita tak sembang kosong, kita ada tips. Tips lah sikit segi bacaan ayat ke macam mana? Amal tua lah, kebanyakan orang lama bila kita terbang sesuatu ataupun kita ternampak sesuatu, walahal dalam keadaan kita bawa kereta sekalipun dan kita study sekalipun, macam Eka di study malam pun, kita jangan hiraukan benda tu. Orang tu kata walaupun bau ke, munafik ke, jangan hiraukan benda tu. Apabila benda tu jin ni, especially jin ni, bila kita nampak ataupun kita tegur dia akan lebih nak dekat kita, faham tak? Lepas tu ada satu lagi orang kata lah, ni bukan nak menakutkan aku apa semua, dia macam apa, macam contoh kita duduk, kita dengar benda tu dekat. Kita dengar contoh benda tu buat jatuhkan tingkap, bunyi pecah. Bila kita dengar benda tu dekat, sebenarnya dia jauh daripada kita. Ni orang lama bagi tahu, dia jauh daripada kita. Apabila kita dengar benda tu jauh, contoh tingkap tu jatuh jauh, kita benda tu sebenarnya dekat dengan kita. Tu orang lama bagi tahu. Yang benda ni saya selalu ingat lah ketika saya duduk seorang-seorang ke, saya buat apa-apa ke, saya memang selalu ingat. Jadi benda tu buat kita rasa rasa sentiasa berjaga-jaga. Contoh kita dalam keadaan panik, contoh lah, kita dalam keadaan panik, kita akan sentiasa berjaga lah untuk baca yang kita tahu, yang selalunya ayat ataupun bacaan lah yang kita tahu untuk hadapi rasa takut tengok jin apa semua ni. Ayat kursi, ayat kursi, bacalah lagi Al-Fatihah ke, yang kita tahu dah, yang berasaskan daripada Al-Quran, semuanya berasaskan daripada Al-Quran semua. Itulah sedikit sebanyak tip lah. So nanti Syafiq kau boleh pakai tips tu lah. Kau ada pengalaman sama juga kan? Kalau aku ni pengalaman bak Sam ni belum ada lagi. Tu dah kita dengar dulu daripada panel dengan kau sendiri tu, aku belum lagi ada pengalaman. Ni kena rasa ni, kau tahu experience yang pengalaman yang minta simpang. Okey, kita nak ke soalan seterusnya ni. Okey, macam kita tahu dekat rumah ni dengan asrama ni berbeza makanan dia. Kat rumah ni ibu masak, tapi kat asrama ni tukang masak yang masak. Okey, kita nak tahulah sikit, ada tak makanan kegemaran semasa di asrama ni? Berapa sekali makan? Kalau berdasarkan soalan tu, makanan apa perbezaan makanan di rumah dan makanan di asrama? Kalau makanan di rumah ni, especially di rumah, ibu kita akan tanya kepada kita, nak makan apa hari ni? Nak lauk apa, nak ikan ke, nak daging ke, nak ayam ke, ikut kesukaan kita. Tapi bila duduk kat asrama ni, dia terikat dengan peraturan kenteng, iaitu ikut tender.
Kiranya tender kantin dekat seluruh sekolah, seingat aku lah seluruh sekolah asrama ni, dia akan terikat pada menu-menu yang sama. Kiranya kalau sekolah ni menu ni, sekolah ni pun menu ni. Okey, itu ikut kantin lah. Okey, jadi perbezaan dia tu memang ketara lah berbanding dengan rumah. Sebab rumah ni contoh aku tak boleh mana makan seafood. Contoh macam udang, macam sotong, contoh gitu. Jadi bila kat kantin dia buat udang sotong, memang aku tak makan lah. Sebab apa, itu aku sedang, aku ada masalah hidung, jadi hidung gatal, bersin aku semua. Jadi itulah kekurangan daripada makanan asrama dengan makanan kantin. So kalau dia sediakan macam sotong yang kau tak boleh makan tu, kau memang tak makan lah. So macam kau biar je berapa? Ya macam apa, macam kan ada sedia kantin lain ke macam? Dia ada kafe. Asrama kau ada kafe. Jadi kalau contoh dia buat makanan tu, mungkin aku pergi kafe lah. Bila laut kat kafe, contoh makan dengan hotdog ke, kita biasa dah nasi hotdog ke, nasi nugget ke, okey lah. Macam tu, sedikit sebanyak. Lepas tu dari segi waktu makan dekat asrama ni, kat asrama aku dulu dia 6 kali. Memang banyak sebab aku sekolah menengah. Okey, aku fokuskan di asrama sekolah menengah lah. Okey. Asrama sekolah menengah aku tu, aku cerita nak ungkap sikit, nak kisah silam sikit. Masa darjah 3, bapa aku meninggal dunia. Okey, meninggal dunia masa aku darjah 3. Jadi aku start form 1, masuk asrama form 1, iaitu asrama kebajikan anak yatim. Itu apa panggil PKY lah, Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim. Jadi aku masuk asrama ni, semuanya ditanggung. Daripada makan, minum, baju sekolah, beg sekolah, baju sekolah, beg sekolah, buku, apa semua ditanggung. Jadi dari segi makanan ni, dia memang bagi aku melampau lah. Tapi okey lah, bagi aku okey. Sebab pagi makan. Pagi tidak tak sihat macam ni. Pagi breakfast makan lah. Breakfast dalam pukul 10 makan pula. Pukul 10 pagi. 10 pagi, lepas tu tengah hari lunch. Lepas daripada lunch, makan petang pula lepas asar. Lepas daripada asar, makan malam. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 5 je. Okey, salah benar tadi. 5 kali makan. Jadi benda tu bagi aku ada kebaikannya, ada keburukannya lah. Sebab apa, salah satunya buat sihat macam ni. Okay. Kalau kebaikannya, kita tak berlapor lah. Selama kita tahu, kalau kita lapor, kita tahu nak cari macam mana. Nak malam lah. Kalau waktu malam, kalau kita lapor, kita nak cari makanan kat mana. Lain pula macam kau tahu, macam asrama aku kan, dia 5 kan, aku 6. Sebab dia sekali dengan sekolah. Pagi sebelum aku ada tahfiz, pagi sebelum pergi tahfiz tu, makan dulu sampai katalah makan nasi goreng kan. Lepas tu dah pergi tahfiz, masuk belajar, pukul 10 keluar rehat, makan lagi. Yang tu kedua. Yang ketiga, waktu makan tengah hari, tu makan kat dewan makan. Lepas makan tengah hari tu, petang tak ada apa aktiviti kendiri. Petang dalam pukul 5 macam tu, sebelum nak start bersukan tu, ada lagi makan. Makan ringan. Tapi makan ringan je lah. Makan petang, kari pak, cekodok kan. Lepas tu petang sebelum maghrib makan lagi. Makan berat lah, makan malam akhirnya. Lepas tu tambah lagi siapa? Kita makan dalam pukul 10. Tapi pukul 10 tak ada makan berat sangat. Macam sama aku dulu, ada bagi burger, ada bagi Coco Crush tu. Coco Crush waktu aku tamat sekolah dulu. Itu memang syok. So 6 kali lah. Lepas tu kalau ikutkan, dia benefit tu nanti akan datang di kita. Sebab kat situ dia dah susun jadual untuk kita makan. Bila kita ada jadual makan tu kan, so kita punya metabolisme ataupun badan kita kecil lah. So macam nampak adalah susuk sikit, bentuk badan yang normal lah akhirnya. Tapi ni dah lepas sama ni, makan banyak. Okay, kita pergi soalan seterusnya. Okay, baiklah. Ni soalan macam panas sikit ni. Kita nak
tanya sikit lah, mungkin dekat asrama ni kan, ada tak macam berlaku konflik ke, pergaduhan ke dengan senior ke atau junior? Mesti ada ni. Boleh tak cerita sikit? Penonton nak tahu ni. Okey, kalau konflik senang kata kita cakap perbalahan lah. Salah faham antara kawan-kawan. Dalam 5 tahun daripada tingkatan 1 sampai dah tingkatan 5, yang mana masa tu sekolah menengah, kita tahu sekolah menengah asrama memang akan ada perbalahan. Okey, terutamanya dalam dom aku dulu. Dalam satu dom tu ikut batch. Okey, jadi satu dom tingkatan 1, satu dom tingkatan 2. Okey, dalam satu batch tu majoriti bilangan pelajar range 40 ke bawah. Okey, masa batch aku ada 34. Aku ingat lagi 34. So ada 3 dom akhirnya? Tak, satu tingkatan, satu dom. Oh, Dia kurang macam dom kot, tapi ia luas lah, ia memanjang. Ia memanjang. Jadi nak ceritanya bab konflik atau perbalahan ni, dalam satu dom tu aku paling ingat lah waktu tu masa aku tingkatan 3 ke 4 okey, lupa dah. Tapi masa tu dalam satu masa situasi yang sama ada 3 perbalahan dalam satu dom. Boleh bayang? Boleh contohnya satu berlaku kat belakang, satu berlaku kat tengah antara dom, satu lagi depan. Sebab apa? Sebab bilik dom aku dulu ni pintu masuk tau. Ni pintu masuk. Jadi bila masuk ni dom tu memanjang. Okey. Satu kat belakang, tengah, depan. Okey, perbalahan ni dia biasanya perbalahan budak-budak lah, orang panggil budak-budak apa bawah umur kan. Dia main dengan mulut dulu. Dia ngata dulu. Okey, mula-mula ngata dari segi fizikal. Daripada fizikal tu mula-mula suka dulu lah. Okey, kata aku gemuk, kata aku hitam, kata aku ni. Okey, suka dulu, habis ramai suka. Lepas daripada tu dia main dengan ayah. Faham tak? Okey. Bila main dengan ayah ni kat sekolah aku dulu, sekolah anak yatim tau. Jadi bila main dengan ayah ni dia akan sensitif lah sikit. Jadi bila main dengan ayah ni dia akan main sensitif. Dia akan main marah. Okey, marah. Daripada marah tu dia akan tolong. Okey, start lah. Daripada tiga tu semuanya berlaku benda sama je. Semuanya main dengan ngata. Lepas tu lepas daripada ngata tu tolak-tolak, satu badan, satu fizikal. Habis berbalah lah. Jadi nak ayat sini aku sebagai aku lah. Aku nak kata baik pun tak baik. Tapi sepanjang aku duduk kat asrama tu, aku hanya sebagai orang ketiga. Kayaknya tak bercampur dalam perbalahan tu. Dia macam nature lah kayaknya. Sebab aku kalau contoh aku ada salah faham dengan kawan aku akan biar benda tu. Aku akan hindar benda tu. Dalam masa yang sama mungkin ambil masa sikit lah dalam, dari contoh balas salah faham pagi. Okey, malam tu aku pergi dia tegur macam mana. Sebab kawan ni, okey kawan lah, walaupun balas setara mana, nak BFF, membalas pun setara mana, bila mana mu rasa sunyi, mu rasa dia sok ada dengan mu, tapi dia tak ada. Okey, jadi bila mu kita tegur dia akan lembut. Okey, habis itulah ada satu kisah orang kata, bila mana mu nak marah, mu tahan, sabar. Okey, kunci di sini sabar. Sabar daripada mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakitkan hati orang. Bak lidah ni tajam tau. Lidah ni orang kata bak pisau, bak pedang. Bila mana mu kata, dia akan terguris. Dia tak terguris secara zahir, batin. Dia main dengan hati. Hati ni ialah pusat tau. Pusat semua. Sabar di sini, iman pun ada sini. Okey, jadi benda tu akan menjejaskan lebih teruk lah daripada yang contoh darah kat sini, Zohri, luka kat Zohri. Lidah ni umpama macam pedang yang tajam kan. Supaya jaga lidah tu. Jaga percakapan tu. Maksudnya ada lepas gaduh tu berbaik semula lah. Kalau sebab apa? Sebab hubungan yang matang ni sama ada couple dengan lelaki pun ke, kawan dengan lelaki ke. Ya, hubungan yang matang ni setara mana pun mugi makan rapat balik.
Korang ada tak macam konflik antara batch lain? Contoh macam junior dengan senior ke macam high concern ke, ada tak? Nak kata high concern tu bagi aku tak lah. Tapi yang selalu berlaku batch ni, okay, majority lah. Aku tanya, bukan tanya, aku pernah berkongsi cerita dengan kawan-kawan aku yang duduk asrama lain. Majority yang berlaku pada batch ni, contoh, mu masuk batch, mu tingkatan 1, mu akan balas dengan tingkatan 2. Mu tak akan gaduh dengan tingkatan 3, 4, 5. Faham tak? Betul tak? Okay. Sebab apa? Sebab tingkatan 2 ni, okay, yang mula-mula masuk di tingkatan 1 macam kita. Jadi bila tingkatan 1 ni, dia naik tingkatan 2, dia rasa besar dah. Dia rasa besar dah, dia rasa okay, macam tingkatan 2 buat kat aku dulu, aku nak ranking budak tingkatan 1. Jadi macam tu. Jadi benda tu memang ada asrama. Ia akan berlaku setiap tahun. Ia akan jadi setiap tahun. Jadi 2 gaduh 1, lepas tu naik 3, 2, 4, 3, 5, 4. Jadi macam tu. Memang majoriti lah. Tapi kat asrama aku memang berlaku macam tu. Ada tak yang macam kes-kes bully ke kat asrama? Melibatkan polis datang Okay. ni? Ada, memang ada. Kat sekolah aku memang ada. Yang mana masa ni, okay, yang ni dari segi sini ya, sini tingkatan 5 pukul ataupun bully budak tingkatan 3. Mana tingkatan 3 ni, dia memang tingkatan 3 ni buat kes teruk. Kes tingkatan 3 ni dia dating dengan perempuan dah kat tempat gelap. Kita tak tahu dia buat apa semua, tapi benda tu salah lah dari segi sudut pandang kita sendiri pun. Okay. Jadi tingkatan 5 ni dia handle sendiri benda tu. Walhal dia budak. Faham? Kita sekolah 1, 2, 3, 4, 5. Kita bukan masuk fasa remaja lagi tau. Ni fasa masih pelajar sekolah, yang mana bawah umur 18. Jadi bila menghandle ni, mu akan handle dengan nafsu. Dengan nafsu, ada emosi, marah. Jadi masa tu keadaan dia panggil lah budak lelaki ni. Okay, aku tengah cerita ni. Dia panggil budak lelaki ni masuk dalam satu bilik. Masa tu dalam bilik tu ada 5 orang pelajar tingkatan 5. Okay, 5 orang pelajar tingkatan 5. Okay, singkat cerita, keesokan hari tu budak form 3 tu, tangan dia terkehir. Tangan dia sebelah kanan terkehir. Lepas tu badan habis lebam. Habis lebam badan. Lepas tu pagi tu batch form 3 kawan-kawan dia tengok dia ni kelek. Sebab apa? Subuh tak bangun, duduk dalam kelas selimut. Jadi tu lagi buka kelas selimut. Lepas tu buka je kelas selimut tu, badan letih, badan lebam. Tu saya report ke warden. Warden pun mari check apa semua. Habis tu report polis. Polis pun datang, jadi ke polis. Dan 5 orang pelajar di atas 5 tu kena buang sekolah. Tu lah singkat cerita, kena buang sekolah. Jaga. Sepatutnya alternatif tu kita bagi tahu ada dulu kan. Tu sudah tak boleh. Tapi sebab apa yang sampai ke lebam bagai tu? Sebab Ikut mungkin nafsu. lebam ni kita tak tahu lah. Budak tu ada buat kes ke? Budak yang kena pukul tu, dia buat dia kes. bercinta. Dia buat kes dating dalam tempat yang gelap. Kan tangkap sikit ni. Di tempat gelap ni kalau kantoi okey. Saya silap sikit. Kalau tak kantoi sedap pun. Kalau tak kantoi sedap. Kalau dah kantoi semua mu kena hadap lah. Jadi fikir-fikirlah benda buat benda yang buruk. Okey. Dia macam tak lain tak clear tu, dia tak pandai buat kerja. Fikir-fikirkan dulu sebelum nak buat sesuatu perkara. Okey, kita terus pada soalan seterusnya. Kita nak tahu sikit lah, ada tak macam kisah yang lucu yang ingat sampai sekarang dekat asrama ni? Macam ada apa-apa yang jadi ke, kisah-kisah lawak lah untuk kongsi dengan penonton. Okay, dari tadi kita cerita pasal semuanya, pasal seram, pasal takut-takut, takut-takut, bully, itu semua negatif. Okey, sekarang ni kita nak cerita apa ni, ada kegembiraan ataupun keistimewaan duduk asrama. Okey. Ya lucu ni, benda yang lucu ni banyak berlaku kat asrama. Ya secara random, secara awak. Contoh duduk dengan kawan pun tengok sesuatu yang benda yang apa ni, tak terfikir dia akan masa benda tu lauk. Okey, kalau bagi aku lah, contoh aku masa tu aku form 2.
form tu, sebelum tu aku dah dengar perbualan kawan-kawan aku, 5 orang macam tu. Dia bawa tentang dia nak pergi malam tu, dia nak pergi mancing. Dia nak pergi memancing, dia bawa lah. Dekat tempat mancing Tasik. Kawasan sama aku dekat dengan, bukan Tasik lah, macam sungai macam tu. Longkang sungai lah kayaknya. Longkang sungai luar, besar jugalah. Tapi kena lompat pagar lah. Kena lompat pagar asrama lah. Jadi semua tu tidur. Jadi akhirnya dia orang ni sekadar melawak je. Lepas tu dia orang memang pergi sungguh lah. Memang pergi. Jadi nak dijadikan cerita lah. Pagi tu dalam pukul 4 tak rasanya, pukul 4 hingga pukul 5 macam tu lah, warden datang. Dia buka lampu, dia suruh bangun belaka. Dia kejut belaka semua form tu ni. Kejut belaka ya. Okey, semua bangun, pergi dekat Padang Mahsyar. Okey, Padang Mahsyar ni kita orang dah panggil Padang Mahsyar ni, iaitu tempat berkumpul. Orang panggil rokol. Okey, rokol lah, tempat rokol. Kita faham lah. Jadi semua pergi lah dalam keadaan mengantuk. Yang pada lawak dalam keadaan mengantuk. Ada satu tu pakai boxer saja. Pakai boxer memang. Ada satu tu Allah Akbar, rambut, ada basi tepek. Jadi benda tu jadi macam, okay, dalam waktu pagi kita tak rasa lawa. Jadi bila kita cerita balik, ia akan lawa. Jadi nak ceritanya, okey, beratur ni dekat Padang Mahsyar, dah duduk dulu. Warden pun datang 2 orang. Masa tu warden tu memang kalau tengok lah buka orang. Kalau kita orang phone tu ni tengok muka orang, dia saksa. Memang ganau. Jadi macam dia pun panggil. Dia panggil, okey, cukup belaka dah. Okey, phone tu cukup. Okey, bangun belaka. Okey, bangun, buat barisan. Buat barisan, kita orang buat barisan. Buat barisan macam psikopat itu, macam gini ya. Okey, dia panggil seorang. Lepuk kita apa? Seorang lepuk. Dia dah kenapa pula lah. Jadi kita dah agak dah bengong. Yang mana lepas si topak dia? Dia lepuk kecil. Jadi benda tu lepuk jadi. Dia fikir pasal benda apa pagi-pagi buta ni. Jadi benda tu sebelum subuh awak tu. Sebelum subuh. Sedap. Jadi nak ayat ceritanya, pukul subuh tu semua siap mandi. Lepas kena tapo tu, ya okey, balik mandi. Ya, sebab tu dekat subuh saya pergi ke sekolah terus. Balik mandi, pergi solat subuh masjid. Okey, faham. Jadi benda tu aku ingat apa sekarang. Benda tu bagi aku lawak. Walaupun kita tak tahu apa-apa, tidur dalam keadaan lena, mimpi sedap apa semua, bangun-bangun panggil kena tapo. Jadi benda tu. Okey, itu lah sedikit perkongsian cerita dia. Tapi aku rasa mungkin yang pasal budak phone tu kan, kantor lah kot, mungkin dia senyap je lah. Tak tahu lah kan. Itu sebagai tanda kot, tanda kasih sayang warden tu. Tapi waktu tu rasa marah ke atau suka juga? Ya, nak marah tak boleh juga sebab kita tengok warden ni terlampau garang. Jadi dia tanpa tu kita reda je lah. Lepuk. Tapi bila ingat balik, benda tu lawak lah. Benda tu lawak. Dia macam apa tu, masbuk subuh lah. Sebab macam ustaz aku dulu kan, asal masbuk, solat kat atas staf. Atas staf mestilah tak rata batu-batu kan. So bila sujud tu nampaklah kesan-kesan gini. Habis dah solat semua tu, pergi berlari padang. Waktu tu cuti. Kalau kena waktu sekolah, habis. Dah perempuan pula lalu. Sebab kita orang kan sebelah padang tu ada susu gajah. Perempuan lalu situ. Malu Tak tambah lagi cerita yang member menaya member tu. Tapi member menaya member tu suka-suka je lah. Tak ada lah sampai bawa ke maut bagai tu kan. Ada sekali tu tengah mamai petang, tidur lah kan, nak bangun, nak mandi sat-sat maghrib. Bangun-bangun, member letak buka ubat gigi, bercuci muka. Dah gosok-gosok, asal tak ada buih. Balik. Weh kan, kau pakai bercuci muka. Lah, patutlah tak ada buih, pakai bercuci muka. Ni kes pengena kawan ni. Kawan, tapi kalau ingat balik kan, itu memang kenangan kan. Memang kenangan tak boleh lupa lah. Banyak lah kita katakan pengalaman kat asrama ni yang kita boleh ingat. Bila kita keluar tu, banyak lah pengalaman. Dia paling best ni bila kena denda, lepas tu kena sekali dengan semua kawan-kawan. Boy rasa macam friendship betul kan. Okay.
itulah pengalaman-pengalaman yang boleh kita kongsikan daripada panel kita ni. Okay, kita teruskan pada soalan yang terakhir ni. Soalan yang terakhir. Last lah? Last lah ni. Sedar tak sedar soalan terakhir lah ni. Boleh tak kau kongsikan sikit kat penonton kita ni, adakah terlibat dengan pertandingan sukan ke apa-apa pertandingan ni dengan kawan-kawan asrama ni? Macam kita tahu asrama ni kan banyak aktiviti terutamanya waktu petang kan, especially waktu petang ni banyak. Jadi ada tak terlibat dengan aktiviti yang dengan kawan-kawan ni, dengan kawan-kawan asrama ni? Okey, kalau sebut tentang senang kita panggil aktiviti tahunan lah. Aku sebut yang sukan yang mana, yang sukan ni melibatkan asrama anak yatim dengan asrama anak yatim yang lain. Okey. Kalau dekat asrama aku dulu, dia panggil ni, dia panggil Sukia. Sukia. Sukia, SUKYA. Singkatan bagi sukan anak yatim. Okey, sukan anak yatim ni dia selang setiap tahun. Dia selang antara dengan MTKN, Majlis Tilawah Quran Nasyid lah. Dia 2 tahun sekali akhirnya? Akhirnya macam contoh, aku form 1, aku masuk-masuk, okey tahun ni sekian. Okey, tingkatan 2 MTKN, 3 sekian. Okey, selang macam tu lah. Lepas tu sukan ni dia besar. Masa tu aku Terengganu kan, sekian. Jadi dia akan melawan dalam negeri Terengganu. Ada sekolah anak yatim kat Terengganu ni, tak silap aku ada 5. Okey, dekat Jerangau 1, Dungun, dekat Setiu ada 1, lepas tu Marang 1, 2 lagi Kuala Terengganu. Okey, 5. Jadi dia akan buat pemilihan dengan melawan dulu lah, persaingan antara dalam Terengganu ni dulu. Lepas tu, lepas daripada persaingan tu, dia akan peringkat panggil apa? Kebangsaan ke atau apa? Kebangsaan. Peringkat kebangsaan antara negeri lawan negeri. Okey, itu memang meriah. Okey, nak highlight sikit lah. Asrama Pekaya Anak Yatim dekat daerah Marang ni, yang aku belajar dulu, adalah asrama anak yatim yang paling besar dekat Malaysia. Okey, itu asrama anak yatim yang paling besar. Yang mana dalam asrama tu ada 300 lebih pelajar. 300 lebih pelajar. Juga 300. Jadi kalau berkaitan tentang Sukia ataupun MTKM, memang kontijen Terengganu yang paling banyak. Ada tu Perak, Negeri Sembilan, Sabah, Melaka, semua lah. 1 bas, 2 bas. Kalau Terengganu 5 bas. Terengganu 5 bas. Daripada atlet, pembarisan, lepas tu supporter, penyokong. Daripada tiga ni 5 bas. Ayatnya walaupun kita orang anak yatim, sukan untuk beriadah, sukan untuk berlawan antara satu sama lain ada. Okey, walaupun anak yatim ni kita tahulah dia tekanan mental dia dari segi kehilangan seseorang yang kita sayang tu mungkin akan down sikit. Tapi daripada kita buat sukan ni, kita buat benda ni, kita buat benda tu, dia akan menghilangkan sikit, mengubati setiap luka dia kata. Jadi bagi aku sukalah, aku seronok, dan benda tu boleh menghilangkan rasa sedih dan rasa takut lah tentang sesuatu semua. Tapi Sukia kalau mula lawan dalam negeri je, tahu dah kena masuk peringkat kebangsaan. Peringkat kebangsaan tu lawan negeri tu. Gila syok. Waktu zaman sekolah sama dulu kena lawan dalam zon dulu. Lepas lawan zon tu lawan antara daerah. Macam aku faham kan, Rauk akan lawan dengan apa tu, Jantung akan lawan dengan Lipis semua tu kan. Barulah pergi ke peringkat kebangsaan tu. So Sukian macam syok juga lah. Okay lah, kebangsaan. Tapi nak pula dengan member satu college kan. Bukan satu college, satu asrama tu. Tapi kenangan juga lah kalau waktu sukan tu. Sebab waktu tu aku form 5 tu kan. Form 5 kita akan pergi ke peringkat pusat. Peringkat pusat tu ibarat macam daerah lawan daerah. So waktu tu batch aku semua form 5 pergi. Semua. So termasuk dah urus setia ke atlet ke penyokong, semua pergi. Sebab waktu form 3, form 4 semua tu
dia macam sikit-sikit je pergi. So ada yang wakil tu wakil ni kan, tapi ada yang tak apa kan. So bila masuk form 5 ni, dia akan jadi lagi shock, lagi best. Sebab semua pergi kawan-kawan kita semua pergi. Lepas tu kawan-kawan kita semua create satu moment sama lah. Yalah, antara kenangan yang tak boleh lupakan. Memang kenangan tak boleh lupa waktu zaman sama di luar. Betul. Banyaklah kenangan. Okey. Untuk soalan yang tadi tu yang terakhir, maka berakhirlah forum kita, forum pula tersalah. Podcast kita. Maka berakhirlah podcast kita. Okey, dengan berakhirnya soalan tadi, soalan yang terakhir jawab oleh panel kita ni, maka berakhirlah podcast kita ni. Jadi sebelum kita nak akhir podcast kita ni, akhir betul-betul lah kayaknya kan, nak tutup betul-betul ni, kita dengar sikit lah penuntut ataupun nasihat lah yang boleh panel kita bagi kepada penonton ni. So kita nak minta dia simpulkan lah semua shock tak kat asrama ni, asam garam kehidupan di asrama ni. Okey. Sebagai satu kesimpulan lah, bagi especially bagi pelajar yang mana baru nak masuk dalam era yang mana era masuk asrama, era senang cerita, era untuk berdikari, era untuk jauh daripada keluarga, itulah dan sebagainya. Jadi satu nasihat saya nak bagi, yang mana berdikari ni, sikap berdikari ni ataupun tingkah laku berdikari ni memang patut ada dalam diri kita. Memang kena ada. Walaupun benda tu tak muncul secara tiba-tiba, walaupun benda tu kita perlu cari, walaupun benda tu kita tak nak pun, sebab kita bodoh, sentiasa perlukan orang yang orang yang ada di samping yang untuk menolong untuk untuk pandu dia, sebagai pandu arah. Jadi sebagai aku benda berdikari kita kena asuh dari segi asasnya ialah hantar asrama dah. Hantar asrama, hantar masuk sekolah, semua tu akan diasuh. Sebab apa? Bila umur kita ni meningkat dewasa, ibu bapa kita sensitif lah sikit. Ibu bapa kita ni mungkin umurnya tak panjang, mungkin akan pergi meninggalkan kita. Sebab apa? Sebab yang hadir tak semestinya akan hadir selama ini. Yang datang mesti akan pergi. Jadi nak ayat kat sini, berdikari ni memang wajib ada dalam diri masing-masing lah. Jadi untuk kita asal berdikari tu, kita pergilah masuk asrama ataupun jauh sikit daripada keluarga, masuk aktiviti apa-apa ke, biar kita rasa kita boleh hidup atas kaki sendiri tau. Kita ni boleh hidup atas tujuan, ada tuju kita sendiri. Itu salah satu nasihat saya lah. Jadi yang mana pelajar yang baru nak berkecimpung dalam dalam hidup asrama ni, pergilah menuntutlah ilmu di asrama. Sebab asam garam kehidupan di asrama ni ada pahit, ada manis. Jadi itu boleh menambahkan ilmu, pengetahuan, experience di asrama lah. So kat situ berakhirlah sesi podcast kita pada hari ini. So terima kasih Iwan sebab lama jugalah kita buat ni. Terima kasih sebab sudilah berkongsi pengalaman ataupun sharing tentang juga asrama ni, shock tentang asam garam tu memang benda satu kenangan lah untuk yang siapa yang nak start ataupun siapa yang macam first time masuk asrama kan. So sampai di sini sahaja kita punya podcast. Kita akan jumpa pada masa yang sama, hari yang berbeza. Bila tu kita tunggu untuk next episode. So saya akhiri dengan wabillahi apa? Macam mana? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.